sedang menonton WW bersama saya dan Surya Zainuddin yang disiarkan secara yang bersiaran secara live dari studio SRO ni di Bangunan Bursa Malaysia di Bukit Kuala Lumpur. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita bercakap tentang pembedahan mata, pembedahan lasik, dan bersama saya di studio adalah pakar mata Dr. Koh Hoon Hoon. Selamat datang, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Doktor, kita bercakap tentang rawatan lasik, ya. Rawatan lasik ni untuk siapa sebenarnya? Saya dah mula memakai kacamata masa usia saya 9 tahun. Okey, dan adakah jangka umur yang age limit untuk pembedahan lasik ini? Sebenarnya pembedahan lasik ni untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas, yang di mana kuasa cermin mata tu sudah stabil, tak bertambah lagi. Yes. So 18 tahun ke atas memang dia takkan naik, bergantung juga. Setengah-setengah orang boleh naik lagi tu. Okey, so 18 tahun ke atas maksimum umur? Sesuka anda. Kalau ada ramai juga yang umur 50, 60 tahun masih buat lasik lagi. Okey, tapi kena sebelum rawatan lasik ni untuk siapa sebenarnya? Sebenarnya lasik tu untuk mereka yang mempunyai kuasa yang tak melebihi, macam kita kata rabun jauh kan, rabun jauh tak melebihi 12 diopter, rabun dekat tak melebihi 4 diopter, dan juga astig tak melebihi 4 diopter. Okey. Dan tak ada masalah mata juga. Masalah mata macam mana? Macam ada sakit mata, ada pembedahan mata yang lain, yang ada komplikasi kedam mata, yang apa-apa yang mereka perlu pernah buat kedam mata mereka. Setakat ini bagaimana feedback ataupun rawatan lasik ini di Malaysia ni? Semakin popular ataupun masih lagi ragu-ragu lagi di kalangan Malaysian? Bagi saya sekarang ni tak meragu-ragu lagi tu, sebab internationally ramai orang yang dah buat, berjuta-juta orang dah buat dah tu. Kat Malaysia ni ramai juga yang sudah buat, sebab apa yang saya tengok tu ya, kebanyakan mereka yang dah berkenang untuk nak buat. Faham? Tapi setahu saya kalau kita dengar daripada pesakit ramai, terutama kat pejabat, banyak berita yang kata buat lasik tu bagus tu, sebab lepas tu tak pakai cermin mata. Okey. So bagi kita, ke semua pesakit yang datang, kebanyakannya mereka dah bersedia untuk buat. Okey, mereka yang kata saya tak nak pakai cermin mata lagi. Okey, kalau mereka tak nak pakai cermin mata, dan mereka kata saya juga tak nak pakai contact lens. Sebab contact lens sekarang ni, terutama jangka masa kerja kita tu dah semakin panjang kan, bukan lagi 8 jam yang selalu ditetapkan tu, dah makin kadang-kadang melebihi 12 jam semua. So masalah contact lens tu sebenarnya memberi banyak masalah kepada mata, terutama kekeringan mata sebenarnya. Yes. Okey, siapa yang seharusnya consider untuk pembedahan lasik ini? Okey, mereka yang tak ingin bergantung kepada cermin mata, mereka yang sudah diperiksa oleh doktor, dan doktor kata mata dia tu dah tak sesuai untuk pakai contact lens. Dan mereka yang power cermin mata tu antara yang saya telah cakapkan tadi, dan mereka yang berumur 18 tahun ke atas, yang di mana powernya tu sudah stabil, tak bergerak lagi. Okey. So dia kekal? Ataupun dia ada lifespan dia? Tak ada lifespan sebenarnya. Katakan power you 500. Okey, saya buatkan 500. Okey, so kalau power 500 berbeza, tak kisah. Tak kisah. Asal kalau katakan satu yang 300, satu yang 500, saya akan buatkan satu 300, satu 500. Dan yang tu akan kekal. Okey. Tapi kalau dia bertambah sedikit sebanyak tu, then you akan rasa penglihatan you akan kabur sedikit sebanyak lah. Tu bergantung kepada berapa yang bertambah. Okey. Okey, bertambah maksudnya bagaimana? Selepas pembedahan lasik itu dia masih tak ada kaitan dengan pembedahan lasik, tapi macam kita pergi tukar cermin mata kan, macam katakan dalam budak kecil tu, bila mereka start pakai cermin mata, powernya baru 100. Lepas tu selepas tahun powernya jadi 200. Yang tu bertambah. Katakanlah saya buatkan pada budak kecil yang 100 tu, selepas 1 tahun powernya jadi 200. So yang tu sendiri yang dia bertambah, bukan akibat lasik tu yang menyebabkan dia bertambah. So dalam anatomi mata tu sendiri yang jadi semakin panjang menyebabkan power tu bertambah. So adakah okey untuk melakukan pembedahan lasik sekali lagi kalau dalam satu? Ya, boleh. Beberapa kali pun tak kisah? Itu bergantunglah tu. Semakin banyak kali memangnya tu ada kesan. Tidak dinasihatkan. Ya, tidak dinasihatkan, sebab ada sedikit sebanyak pun ada sedikit parut juga kat situ. Okey, setakat ni apa macam
sebelum kita kita buat pembedahan lasik ni, apa dia langkah-langkah yang perlu diambil kira oleh doktor dengan pesakit sendiri? Okey, biasanya pesakit tu mereka dah bersedia. Okey. Harus bersedia. Bersedia, minat tu yang nak tu, mereka biasanya telah melayari internet untuk belajar apakah lasik sebenarnya tu, informasi semua, dan juga bagi mereka yang pakai contact lens, mereka terpaksa henti contact lens tu untuk 1 minggu sebelum jumpa doktor. Okey. Sebab pakai cermin mata je lah untuk 1 minggu, jangan pakai contact lens langsung. Okey. Kemudian pergi doktor, perawatan, doktor akan sampai ke klinik, biasanya kita akan periksa mata tu, cekkan refraksi mata, powernya berapa, lepas tu kita akan guna OpScan untuk scan matanya, kornea tu, tengok apa-apa ketebalan korneanya tu, rengkap buka bumi kornea tu, juga tengok sama ada pesakit tu sesuai tak untuk lakukan pembedahan lasik, dan lepas tu saya akan periksa mata tu, menggunakan slit lamp dan cek dia punya retina, pastikan semua mata tu sihat sebelum kita bincang sama nak buatkan lasik. So pembedahan lasik ni adakah is like macam stepping into a salon? You almost. It's like macam saya pergi over lunch time, saya pergi dan saya boleh keluar dengan mata yang tanpa penggunaan cermin mata ataupun contact lens. Ya, sekarang pembedahan lasik ni dijalankan sebagai daycare, artinya dalam lebih kurang sejam macam ni, dia masuk ke tempat tu, dan kita akan sediakan untuk buatkan lasik selepas pemeriksaan. Okey. Dan pembedahan tu sebenarnya berlangsung lebih kurang dalam 10 minit, 20 minit macam ni. Lepas tu you boleh jalan keluar balik rumah. Okey, tak ada ubat je langsung. Ada ubat lah. Ada ubat. Okey, kita akan cakap tentang bagaimana proses dilakukan pembedahan lasik itu, tapi kita perlu berehat seketika dan teruskan bersama kami selepas ini. Okey, Dr. Koh Hoon Hoon, beliau adalah pakar mata, ada di studio kami hari ini. Beliau akan hari ini tamu kita bercerita tentang pembedahan lasik, dan sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat tadi kita bercakap tentang bagaimana pembedahan lasik ini, siapa yang sesuai untuk menjalani pembedahan lasik, dan apa yang anda perlu lakukan ialah 5 hari sebelum menjalani pembedahan lasik, 5 hari sebelum jumpa doktor, tak boleh pakai contact lens. Cermin mata boleh kan doktor kan? Boleh. Okey, lepas tu jumpa doktor, doktor akan periksa mata, kornea, bentuk muka bumi, mata tu sendiri, dan lepas tu esoknya boleh datang, dan dalam 1 jam anda boleh mendapat penglihatan yang sangat jelas dan baik ya. Okey, kita bercakap tentang prosedur dia. Bagaimana, how is it done? Kita ada VT yang diberikan oleh Dr. Koh, dan mungkin kalau boleh kita perhatikan sebentar lagi, how is it done? Bagaimana ia dilakukan? Bila masuk, pergi, adakah ia sakit? Bagaimana? Okey, pembedahan tu sebenarnya tidak sakit langsung. Okey, seperti dalam video ni, sakit tu akan dibiarkan baring, dan mata tu kita akan bukakan dengan sejenis speculum, di mana seseorang tu tak boleh kelip matanya tu, dan kita akan buburkan ubat dus. Okey, apa yang diperhatikan sekarang ialah kita akan buatkan satu flap kornea, satu pembuangan siput. Kornea tu kita buatkan satu lapisan nipis, kita ketepikannya tu dengan sejenis mikrokeratom. Lepas tu laser tu akan dimulahkan untuk buat laser. Okey. Lepas tu flap tu akan kita bubur balik saja. Okey, flap tu dibubur balik tanpa sebarang jahitan. Okey. Sakit tak doktor? Tidak langsung. Tak langsung. Jadi tapi bila you akan perasan yang ada pergerakan, you kena perhatikan ada lampu merah yang berkelip-kelip ke atas tu, dan you masih sedarnya tu semua, tapi kita ada biuskan mata tu. Okey. Dan ini apa yang sedang berlaku ni? Dah habis. Dah habis. Sudah habis. Okey, katanya selepas sesuatu dilakukan terhadap mata, kita akan berasa ketidakseimbangan dan sebagainya. Adakah benda itu berlaku kalau kita selepas buat pembedahan rawatan lasik ini, doktor? Ketidakseimbangan dari macam apa? Balance tak dapat jalan tu. Ya.
yang tu actually tak berlaku. Tak berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya pada mula-mula mata tu akan rasa pedih. Pedih je. Pedih sebab dah memang ada sedikit potongan kat kornea tu. Pedih tu akan lebih kurang berlanjutan untuk lebih kurang 3 jam macam tu. Dan biasanya saya advise pesakit balik rumah tidur. Okey, keesokan paginya tu mata tu bila dibuka dia akan rasa selesa dah tu. Artinya lepas pembedahan lasik atau rawatan lasik itu, kita cakap pembedahan tu macam takut macam dia akan rasa memang tak akan rasa selesa. Untuk berapa jam? Boleh tak? Because mata tu kan macam satu... Tapi masih boleh jalan, masih boleh balik rumah lagi. Okey, selalunya kalau mata tu dia macam kita rasa fobia sikit lah kan. Ada tak possibility that something would go wrong, doktor? Okay, there's always a risk. Okay, but while that is... Sebelum saya nak mulakan sesuatu, saya kena assess patient tu dulu. Kalau saya rasa patient tu takut sangat atau apa, biasanya kita ada ubat penenang. Makan dulu ubat Valium tu bagi at least tak sebegitu anxious. Nervous. Nervous sangat. Dan kita akan, semasa pembedahan tu berjalan, biasanya saya akan terus berkomunikasi dengan pesakit. Dia takkan perasan supaya dia tak perasan. Sebab dia tak sebegitu nervous. Dan semasa kita buat tu, at any time kita boleh henti. Kalau kita rasa pesakit tu dah terlalu nervous sampai dah kita boleh henti. Tak kisahnya tu, kita boleh henti. Dan anytime kita advise the patient pandang balik ke lampu merah tu dan kita boleh teruskan kembali. Apa yang pesakit akan rasakan hanya mereka akan memandang cahaya merah saja. Cahaya merah saja. So dia tak akan nampak, takkan rasa langsung apa-apa. Dia akan rasa macam ada tempat saya punya speculum, saya punya spatula, barang-barang saya pegang tu akan sangat dekat dengan mata. Seolah-olah kita ada, dia akan rasa seolah kat depan mata kita tu. Tapi dia dah rasa enam kan sebab dah letak ubat. Yes, dia tak rasa sakit. Pantang larang. Pantang larang selepas. Pantang larang memangnya pada hari malam tu juga dia kena pastikan ikut arahan saya. Macam saya kata kena titik ubat setiap 3 jam, dia kena titik ubat setiap 3 jam. Jangan cuci mata, jangan cuci muka, jangan cuci rambut untuk 1 hari. Keesokan harinya tu dia boleh buat apa-apa yang dia nak. Cuci muka, basuh rambut semua. Dan untuk permainan lasak macam squash, untuk swimming tu biasanya saya advise untuk 1 bulan. Jangan buat barang-barang tu semua untuk 1 bulan. Tapi kebanyakan pada hari ketiga tu, kedua atau ketiga, biasanya mereka boleh masuk office untuk kerja dah tu. Tak ada masalah langsung. Selalu selama saya pernah dengar orang akan kata tentang side effect dan mereka akan mengatakan pembedahan lasik ni is still very new, masih lagi terlalu awal. Kita nak tengok apa yang akan jadi nanti selepas 10 tahun mereka yang buat pembedahan lasik ni. Is it true? Adakah ia benar? True enough. Pembedahan lasik dah melebihi 10 tahun dah sekarang ni. Sudah lebih 10 tahun. 10 tahun. So memang dalam 10 tahun ni teknologi tu dah semakin maju dah tu. For instance, our komputer pun dah makin maju dah tu kan. LCD TV, plasma TV, banyak-banyak dah tu. So excimer laser ni pun dah semakin maju. Sekarang ada custom lasik yang menggunakan bagi penglihatan yang makin tajam. So pembedahan ni dah makin maju, komplikasinya tu kita ada identify semua, komplikasi dah semakin kurang, amat-amat tipis dah tu. Doktor, selain daripada itu, antara pembedahan mata untuk merawat penglihatan dan ada juga yang pembedahan adakah lasik ini juga boleh dibuat ke atas mata yang dry eyes, mata kering dan sebagainya? Dan apa jenis seperti yang you lihat dalam video tadi, pembedahan lasik itu melibatkan sejenis lapisan yang kita kena buka untuk buatkan laser. Lepas tu lapisan kornea tu kita tutup balik. Lapisan tu sebenarnya dia akan jadi kering untuk berapa bulan. So biasanya mereka yang ada mata kering diadviskan jangan buat lasik dulu. Biasanya mereka akan diberi ubat moisturizer untuk lembapkan dan biarkan mata tu dah sihat dah tu, baru kita advise buat. Doktor, terakhir sekali sebelum kita tamat hari ini, doktor, hari ini adalah Hari Kesihatan Sedunia. Bagi doktor sendiri, bagaimana penjagaan mata di kalangan rakyat Malaysia sendiri? Penjagaan mata sebenarnya. Are we taking care of our eyes atau bagaimana? Yes, we are taking care sekarang. Tapi on general, selain daripada lasik, mata tu ada banyak lagi masalah, terutama dalam masalah glaukoma, masalah kencing manis. So kedua penyakit ni yang menyebabkan
masalah kebutaan dalam dunia sekarang ni. So masalah ni perlu asalkan advise patient untuk menjalankan screening as often as they can, at least once a year. Itu penjagaan perlu ya. Yes, for World Health Day. Okey, terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami di SRO ini dan selamat World Health Day kepada semua. Terima kasih. Okay. Thank you. Thank you so much. Welcome.